والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Kita masuk dalam pengajian kita kitab Furu Masail jilid pertama, kerana kita duduk di minggu pertama bulan 11. Nah, bulan 11 biasa ni hujan lebat dah ni dah, tapi tak hujan lagi ni. Allah Adam lah minggu tahun dulu bawah dah dah. Tahun ni tak lagi. Ni tak jauh lah. Muka surat 69 dalam bab semaya. Orang panggil kelakuan dalam semaya. Kita bercara tentang sini, iaitu masuk kepada apa? Setelah kita mengaji tentang kunut. Lepasnya kunut dah. Kemudian hari ni Su'ila radhiyallahu anhu, apakah wajib tekekan segala anggota yang tujuh pada ketika sujud atau memada pada dahi jua? Apa sini kita bahas, iaitu dalam sujud ni kita kena ada tujuh anggota kena kepada tanah, lantai, tempat orang panggil kita duduk berdiri ni lah, iaitu satunya dahi kita ni. Apa saja yang berlatih kepada dahi kita kena jauh ke, hilang ke, tak boleh ada. Kadang-kadang ni orang panggil pakai topi, ni orang panggil apa, nama daripada dahi daripada kening kita ni ke atas, orang panggil dahi dah lah. Jadi dahi kita ni kena sampai kepada tempat sujud. Ada satu helai kain, satu rambut, tak ada masalah. Asalnya dahi yang kata dahi ni, dia kena kepada tempat sujud. Yang menghalang semua sekali dahi itu yang tak bolehnya. Yang keduanya, tapak tangan kita ni. Bukannya lengan kita ni. Kadang-kadang orang sujud sepuluh Hani duduk kambing ni duduk. Dok betul. Orang jatuh dia kena sengirkan. Orang Cina dia kena kapit. Nakkan tapak tangan ni kena kepada tempat sujud kita, tanah ni tadi. Letak tangan kena apa? Kena rapat. Rapat, jangan rapat sangat, sengir jangan sengir sangat. Pertengahan. Orang Cina dia kena rapat. Orang jatuh pertengahan gitu. Kemudiannya dua lutut. Dua lutut kena dua-dua sampai kepada tempat sujud, dan dua tapak kaki. Dua tapak kaki kena kepada latar. Perut kaki orang panggil. Kalau jari kita ni orang panggil dua ni, kita takut dua ni, yang kena kedua ni lah orang panggil perut tangan kita. Bila perut tangan kita yang tak kena ni, seperti bira ni dah, bira ni, bira jari kita ni. Ni bila kata bira tu yang mana kata bila kita pegang kita punya kemaluan tu, kita pegang lagu tu. Ada. Maka batal lah air semaya. Air semaya tak batal kerana kita pegang lagu ni. Pegang tu yang tak ada sebab kena perut. Adapun pegang tak kena perut, tak ada masalah. Orang panggil menyentuh dengan perut tangan. Kalau perempuan tak boleh kulit sama kulit, dia kira kulit, dia tak kira perut tangan, bertepuh bahu, bertepuh tangan, bertepuh kaki pun, maka batal lah ismayang pada mazhab kita Syafi'i. Kemudian dia kata tujuh ni tadi kena semua sekali ke dahi saja ketika kita sujud, kena tekan. Tekan. Maka dijawabnya yang muktamad pada mazhab kita Syafi'i, dia kata apa? Memadailah pada dahi jua. Dahi saja, tak wajib yang lain tak wajib. Tapi kenalah ada, mana kata kena tepek kepada tanah, pada latar. Kalau kata lantai kita, maka kenalah ke tangan tu betul-betul kena. Bukannya kita letak foto, kata tak jadi juga. Ataupun kita letak betul tangan kita. Maka tak jadilah nak tapak tangan tu kena kepada latar. Kalau lutut ni, lutut lah. Tapi walaupun dia berlapis dengan pakaian kita, tak ada apa. Sebab dalam kita semayang kena menutup aurat.
buka aurat jadi batal pula sembahyang. Maka lutut ni di dalam pakaian kita tak ada masalah. Kemudiannya perut, tapak kaki kita tu juga dia kena kepada perut. Nah, kena buat jadi kena perut kepada tanah. Jangan jadi kaki duk congek itu berdiri gitu dah. Maka tak sah dalam sujud. Bila tak sah dalam sujud, maka tak sah dah sembahyang. Kerana sujud adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Habis itu jawab yang pertama soalannya. Yang kedua soalan apa hukumnya pada wajib ditekan pada dahi tadi? Wajib sungguh nak tekan-tekan tadi wajib. Kata wajib sungguh juga. No dia tiada pada segala anggota yang lain. Yang lain kan tak wajib ya. Kan kena wajib di dahi saja. Letak saja kaki kita, letak saja lutut kita, letak saja tapak kaki tangan kita berbeza gitu dah. Kita berat di dahi je. Kan lagi tu? Maka dia jawab, dia kata kerana bahawasanya dahi itu asal pada sujud iaitu dahi. Sujud ni nak dahi itulah asalnya. Dan yang tinggal daripada anggota itu seperti yang mengikut baginya. Lain tu turut ya. Naknya di dahi itu ya, lain tu turut ya. Walaupun turut, kalau salah satu daripada ni lagi tu tadi tak kita letak kepada tempat latar kita, maka tak sah sembahyang kita. Kita orang apa? Sujud, tangan kita sebelah tak sah. tak sah letak, tak sah sujud. Kaki kita sebelahnya letak, sebelah lagi tak letak. Dia tengok ada berdiri jari kita. Sebelah lagi kita letak molek. Maka tak sah lah. Nak kena tujuh tu. Habis itu. Sebenarnya apa hukumnya? Apa hikmatnya? Apakah kelebihan? Apakah rahsia di sebalik rahsia dituntut sujud 2 kali? Tiada pada segala rukun yang lain. Tengok. Sujud sembahyang. Kenapa 2 kali? Tetapi yang dia tahu. Kenapa tak serupa dengan rukun yang lain? Tidak, sekali je. Kenapa tak tidak 2 kali? Rukuk. 2 kali rukuk. Tak kenapa tak 2 kali rukuk? Kenapa sujud kena 2 kali? Ingat ni. Lepas tu boleh juga ayat kat orang ni. Kelak Nisa ni tak apa dah. Ayat ke bini kita. Kelak rumah. Mula sebenarnya sujud 2 kali. Kena? Itu tak ngaji ke nanti. Lepas tu kata apa? Kenapa sujud 2 kali bukan kepada selain daripada anggota-anggota yang lain atau rukun yang lain? Maka dia jawab tetekala adalah pada sujud itu bahawasanya adalah ia menghinggakan pada merendahkan diri. Tak ada Allah adalah nak merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sujud lah. Rokok tu direndah dah, tapi tak habis suk lagi, tak habis kesudahan merendahkan diri. Bila kata habis pada merendahkan diri, kita sujud lah. Supaya kita ni contoh kata kita contoh kata kita dengan ayah kita. Kita ni besar dah, ayah kita tua. Tiba-tiba ayah kita kata mana anak melakor. Kita buat silap sikit je. Ayah kita kata, mak kita kata mana anak melakor. Tak ada yang keluarga ni. Lepas tu kita nak minum. Kita pun bakal pergi mak kita minta maaf mak, ampun mak. Dakak dia cium. Tak nak. Sok-sok dia cium kaki kita. Tu apa paling pengendah kali cium kaki mak kita, orang panggil tolong Allah tu. Bukan sujud. Sujud tak boleh pada makhluk sama makhluk. Nabi SAW Allah Ta'ala sendiri tak izin, tak beri. Kalau Allah diberi, Nabi SAW beritahu kata, kalau Allah manusia ni diberikan ataupun diizinkan sujud, nescaya aku akan suruh orang perempuan semua sujud pada tok laki dia. Tahu. Ni tak baik. Bekah apa? Panggil nama apa buat dah? Kalau nama Dolah. Tolong dia kena asta beli gale. Panggil nama Dolah, tak ada panggil saya. Abel ke sekurang-kurangnya tak. Panggil Dolah. Kemudian katanya sini pasal merendahkan yang paling terakhir darjatnya iaitu sujud inilah digunakan. Dan lagi bawa syarak mengkhabarkan iaitu ada hadis Nabi SAW. Hadis dari mana? Iaitu hadis riwayat Abu Hurairah
mana dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aqrabu ma yakunul abdu fi rabbih wa huwa sajidun fa aksaru doa. Nabi sallallahu kata, nah, apa makna Melayu dia? Hadis diriwayat daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu telah bersabda, dia kata apa Nabi? Terlebih hampirlah bahagia yang diantara manusia ni dengan hamba ni tadi, hamba manusia ni dengan Allah Ta'ala, iaitu ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Waktu ketika sujud kita berdoa. Janganlah kita bawa sembahyang jemaah kita tahiyat, sebelum tahiyat sujud yang terakhir ni, rakaat yang terakhir sujud tu kita buat lama. Ada orang di antara kita yang sakit mata, ada di antara kita orang yang tak boleh nak sujud lama, capek. Nak sujud lama sebenarnya sunat lah. Kita nak sujud lama gitu. Nah, setengah-setengah orang, kita ni umat akhir zaman ni dah. Setengah orang ni sembahyang, dah kita sujud dah gitu. Atau imam kata Allahu Akbar, kita pun duduk di akhir. Ni sujud. Hati kita punah. Hati kita sama-sama makmum ni punah. Allah, lama. Dah ketek. Orang dah hati kita nak tawadu dengan Tuhan, kita dah selalu. Lama dia nak sujud. Kecek dengan kita, kecek dengan siapa? Kecek dengan kita sendiri. Kita kecek sendiri. Sebab tu kita menyempak, tapi dalam hati dah. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu jangan kita ketika dari tok imam, ketika sembahyang fardu je, kita sujud dengan panjang. Ketika kita sembahyang salat, sujud sampai esok tak apa. Jadi tak reti gitu. Tapi ni ada terima. Habis itu. Kemudian dia kata, hadis ni dia kata banyakkanlah doa dalam sujud. Sujud pertama boleh, sujud yang terakhir boleh, dan mana-mana sujud pun boleh. Kita nak sujud syukur sekali pun boleh. Dapat satu nikmat, Allahu Akbar, sujud. Sunat ada sembahyang, tak ada sembahyang pun tak apa. Kita sujud syukur, sujud lama-lama. Nak yang paling moleknya sujud ketika sembahyang tahajud. Tengah malam orang pakat tidur, kita bangun, kita sujud sampai berasa semua dah lah tu kepala. Tu sebab itu orang Islam dia tak ada lah nak sikap pergi patah ke apa. Tak ada pergi kilau, pergi jalan jalan dengan binian tok apa dah. Kalau nak sikap tu pulung. Nyak. Ada pula ada yang pakai baju, ada pakai apa? Nikab lagi. Pakai purdah lagi nak sikap. Berpeluh-peluh. Ada dah. Tu. Tak berlaku tu. Islam dia tak ada jalan itu tu. Orang pakai pentarikkan daripada orang Yahudi Nasara. Kita rasa kilah ni dia menjegarkan kita. Tak. Islam ajar baik lain, kita faham baik lain. Kenapa boleh faham baik lain? Sebenarnya zaman kita duk ngaji ni, kita ngaji Imam Malik, Imam Abu Hanifah, zaman tu orang dah kesok dah di Kufah, di Basrah, masuk faham sampai orang kata jadi apa ni, kefahaman mereka jadi pesong. Mujur ada Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi betulkan akidah. Musalah faham. Dalam masalah apa pula? Teka. Kena ada. Masalah mu ni kena dia dipahami dak gini. Betulkan semula. Mempunyai ilmu Quran, pengen dengan juga dengan ilmu akal pergi juga. Gunakan ulama-ulama kita tolong untuk menyelesaikan kita dalam masalah kehidupan kita. Dan dia kata di sini lagi ada khabar dengan bahawasanya doa padanya itu sebenar-benar diperkenankan waktu sujud tu. Sebab itulah sujud kena 2 kali. Maka adalah sujud yang kedua tu, itu sujud pertama. Sujud yang kedua mensyukur bagi Allah Ta'ala atas perkenankan permintaan. Apa? Doa ni ustajib lakum. Doalah kepada aku, pohon mintalah kepada aku urusan dunia dan akhirat, mintalah kepada aku, jangan minta dengan yang lain, maka aku akan perkenankan. Istajib lakum, maka aku akan perkenankan. Maka dalam doa ni tadi ada 3-4 cara Tuhan memperkenankan doa kita. Pasti Tuhan kenal, sebab Tuhan royak dah. Tuhan kata Tuhan perkenan, Tuhan tak mengingkari janji. Bila dia janji kata dia memperkenankan doa, dia perkenankan doa. Maka ulama kata doa kita setengah-setengahnya Tuhan selalu dah
kita nak kaya. Apa yang dia kaya kalau tak? Tanah kita tu di rumah. Contoh kata dah. Oh, kaya lalu, dia minyak, kaya lalu. Ataupun kata, dia tak boleh kaya. Kalau kaya, mula dia haka dengan aku dia lain. Mana? Sihat tubuh badan. Tak ada kaya. Orang kaya sebelah rumah. Oh, ada kereta besar, ada rumah besar, ada bini besar. Tapi tu yang yakin. Amapok lah, kadang-kadang sakit jantung, darah tinggi, sendi-sendi tak boleh nak berdiri. Allah, tengok di dia pun dia pagar je. Allah, mana demo? Gitu, dia nyaku. Kita nak akib dia nak buat apa tak boleh, lembek gitu kan. Situ, Tuhan dia sihat. Dia tak kenal kan kita jadi kaya, tapi Tuhan dia sihat. Kadang-kadang ni Allah Subhanahu Wa Taala dia apa? Dia menghindarkan bala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, qada Allah Taala ni, kita ni ada capai dengan satu masalah, kita akan ditimbulkan bala. Sebab kemurkaan datangnya dengan sebab kita melakukan satu dosa. Contoh kata, kita ni buat dosa, maka Allah Taala menetapkan kata kita kena bala dia. Bila kita kena bala dia, dengan kita berdoa kepada Allah Taala, kita nakkan benda lain, kita nak kaya, tapi Tuhan menjauhkan bala. Contoh kata tetap satu dalam bulan ni rumah bakar. Rumah kita bakar. Tapi dengan sebab kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala nak kaya, tapi Tuhan hilangkan bakar tu tadi, Tuhan bagi kepada kita, tak ada terbakar lah, rumah kita tak terbakar. Kerana kita berdoa. Ada setengah-setengah orang tak ada nak berdoa lepas mayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh tak ada mana sangat dengan Tuhan ni. Lepas tu ada pahaman kata, Nabi tak berdoa, dia ngaji ni banyak. Nabi berdoa kedok. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis masyhur, ada berlaku. Ngaji banyak. Sebab itu macam Abu cerita macam Abu Syafi'i tadi, Imam Syafi'i. Abu orang banyak di luar negeri. Banyak di luar negeri. Lepas tu kalau orang luar negeri pun mari sini. Orang panggil jemaah-jemaah mari Arab Yaman, Arab Turki, Arab Sudan, Arab Mesir, Arab Madinah pun mari. Lepas tu Abu dulu terjemah. Jadi bila terjemah, kadang-kadang bila rapat berbual kata, asal bila mereka mari ni, nama asal-asalnya nama tanya. Masmuk? Dia tanya, nama apa? Kita kata ismi Abu Hanifah. Nama aku Abu Hanifah. Lakin mazhab Syafi'i. Buat dia suka. Nama kita Abu Hanifah, tapi mazhab dia Syafi'i. Buat dia suka. Lepas tu buat dia kata, tidak adalah mazhab yang terlebih alim, yang terlebih benar, yang terlebih afdal, yang terlebih elok, yang terlebih mendalam dari segi agama Syafi'i. Tengok tadi kita ngaji. Imam Syafi'i diambil daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Malik hadis Quran. Abu Hanifah daripada daripada pahaman ambil daripada Yunani, ambil daripada ilmu kalam dan sebagainya, tapi berpegang dengan Quran dan hadis juga tak lari. Maka dua ni Imam Abu Hanifah kabur dua. Dua tu kapuh kali untuk dia. Lepas tu nak apa lagi? Kata dia Mekah tu pergi pada Imam Maliki. Maliki saja. Kita Syafi'i ni ada dua. Ilmu duduk di kita belakang. Lepas tu Hambali pun ngaji Syafi'i. Walaupun Hambali dia mahir dari segi hadis. Sejuta hadis Imam Syafi'i. Imam Hambali apa? Imam Syafi'i tak tahu tu, tapi orang panggil Tok Guru dia anak murid. Kemudiannya bila kata orang Mesir, orang Madinah apa semua, tanya dengan kita pun muzakara dalam mazhab dan sebagainya. Orang alim lah, bukan orang jahil orang ni. Maka dalam mereka berkata, tak ada dah orang panggil mazhab yang paling elok, mazhab Syafi'i. Tapi kita ni tak darah, kita duduk negeri Maliki, kita kena mazhab Maliki. Setengah-setengah orang tu ada juga duduk dalam Maliki, dia tukar mazhab dia Syafi'i. Yang ada Hanafi, ada juga yang tukar pada Syafi'i. Kerana kita kena mendalami dalam pengajian. Situlah. Kemudian katanya, sujud yang kedua, mensyukur bagi Allah atas perkenankan doa. Habis sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wajib menghantarkan tiap-tiap anak jari kakinya pada sujud atau memada setengah jua? Tak habis dalam anak jari kita 5 kaki ni, kena 5-5 ke
3 ke 4 ke se ke tak podah kena tanah ni, peluk jari ni tadi. Maka dijawab bahawasanya memadalah tiap-tiap daripada setengah daripada anak jarinya juga. Setengah, orang panggil kaedah dalam usul fiqh ni tadi, bila kata setengah ni so pun tak apa dah lah. Bukan setengah jari 5, 2 setengah. Nak ambil 2 setengah enak jari kita 5 putih lah. Jadi so pada dah kita letak kepada tanah ataupun latar kita ni lah. Kalau kita bersejadah, atas sejadah. Kalau kita tak ada sejadah atas mozek, atas mamar, maka atas mozek atas mamar ni lah kita. Atau kita sembahyang dalam tanah ko, maka tanah lah kena peluk jari kita ni tadi. Habis itu dia kata, dan tiada menafikan kata mereka itu setengah ulama yang kata apa? Wajib pada sujud itu setengah daripada tiap-tiap daripadanya, yang ini setengah daripada anggota yang 7, bukan setengah daripada tiap-tiap potong anak jari. Yang ni ada ulama kata, nakkan bukannya semua anak jari kaki yang kita naknya sini. Apa anggota 7 ni. Kalau kita nak kata kita tak boleh apa? Kalau tak boleh dengan sebab sakit, uzur tak apa. Tapi ni tak ada apa. Kita akik sebelah, kaki kita tak kena. Kita tulis. Ataupun tangan kita sebelah kita tak letak pada tapak tangan. Orang panggil 2-3 anggota tak kena pada latar, tak ada apa. Bukannya nak kepada jari kaki dan jari tangan. Situ khilaf ulama. Maka kita yang pergi untuk menjaga diri kita kepada semua jari-jari kaki, jari tangan, kenakanlah kepada tempat sujud lantar tu. Nak lagi ke tak ada dah? Boleh lah kau? Badai nak boleh laku badai. Ada apa nak tanya? Mana? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ni dia banyak, dia bermusafir, dia antara 4 mazhab ni tadi dia lah, dia antara orang yang paling banyak bermusafir. Dan dia kata dia pergi dengan baral. Baral ni apa? Dia antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai. Masa keledai ni dia halus sikit daripada kuda. Memang dia ni musik engkok atau keledai. Maka Nabi SAW beritahu, kalaulah keledai musik, bermakna kata ada apa? Ada jin. Ada syaitan macam tu. Maka kalau orang-orang dia duduk dari luar, tu mana ada nampak ada syaitan dia berjalan. Ada ulama kata syaitan ni jin dah lah. Ada ulama kata syaitan ni dia anak cucu kepada iblis. Sebab iblis ni dia ada kemaluan. Kaki kanan dengan kaki kiri dia ada sok, ada jatuh. Sebelah sini dia ada betina. Bila kapit tubik 70 ekor. Ada riwayat lagi tu dah. Ni dia kata ayah ni kalau dia berkokok, maka malaikat, dia nampak malaikat. Jadi bagal ni kahwin kuda dengan keledai, kahwin dia jadi bagal. Memang super kuda, tapi banyak orang-orang dulu bermusafir dengan bagal ni lah. Dia tahan lama. Kalau binatang yang tahan lama ni dua, iaitu unta dan bagal. Dia kalau jalan-jalan tak sampai apa, tak mati. Kalau dia tak diadu, dia jalan dia mati. Dia kacau. Masa dia gagah, dia orang panggil dia, tak tahu tu buat dia lagi tu dah. Ada apa lagi? Tak ada orang dulu tak ada kereta, tak ada kereta terbang. Dia nak locak lagi. Dia locak lagi ni, dia setengah-setengah. Lepas pada orang panggil imam 4 mazhab kita ni pun, dia adalah wali-wali Allah juga. Nanti kita akan mengaji waktu ketika Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i ini adalah wali Allah. Lepas tu ketika Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, Imam Malik dia ada apa? Ilmu firasat. Nanti ada cerita lah, nanti masuk bahagian yang kedua, yang ketiga, yang keempat ke.
Bila cerita bagaimana kita tahu kata mereka ni bukan orang tamada, bukan orang-orang biasa, orang yang dianugerah oleh Allah Ta'ala dengan ilmu-ilmu yang nafis, yang pelik-pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dan mutakabbalah wa rizqan halal. Alhamdulillah.